sebagai pengenalan, kami telah memilih Kota Melaka sebagai tourism pelancongan Islam kami, iaitu kerana Melaka berkait dengan pelancongan Islam dapat mengenang kerajaan Melayu yang terbesar di Asia mengambil. Kita boleh mengambil iktibar dan teladan akan sejarah yang lampau. Contohnya, banyak tempat-tempat yang bersejarah yang menarik dipelajari di samping tempat permainan yang boleh menarik pelancong. Apatah lagi Melaka terkenal dengan seni bina Melayu dan kraf tangan yang boleh dibawa pulang oleh para pelancong. Dengan kita mengenang kerajaan Melaka, dapat kita mengetahui tiada kerajaan yang kekal di atas muka bumi ini, melainkan kerajaan Allah. Dan kita perlu bersyukur hidup di negara yang aman akibat perjuangan nenek moyang kita bermula daripada Melaka dijajah hingga 1957, iaitu tarikh merdeka. Dan kita perlu sedar negara ini merdeka akibat dimulakan oleh para ulama yang memperjuangkannya. Oleh itu, kita perlulah menjaga warisan dan tempat tinggal yang bersejarah agar tidak lapuk di zaman dan dapat diperkenalkan kepada generasi seterusnya, di samping menunjukkan kehebatan Melaka kepada bangsa luar daripada seni, budaya, sikap toleransi dan serta perpaduan negara. Kota Famosa bermaksud yang termasyhur dalam bahasa Portugis, telah dibina oleh Portugis sebaik saja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Famosa terletak di bandar hilir Melaka bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja Saint Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Famosa merupakan nama kubur yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Sebaik saja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubur sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu. Bangunan Stadhuis. Stadhuis, Dewan Bandaraya dalam bahasa Belanda, ialah sebuah binaan bersejarah terletak bersebelahan dengan Gereja Christ di Jalan Laksamana, Melaka, Malaysia. Bangunan ini dibina pada tahun 1650 sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda dan Timbalan Gubernur, di mana struktur bangunan ini melambangkan seni reka bentuk Belanda yang halus. Masjid Tengkira. Masjid Tengkira merupakan sebuah masjid yang terletak di Tengkira dalam daerah Melaka Tengah, Melaka, Malaysia. Nama Tengkira berasal daripada perkataan Portugis iaitu Tranqueira yang bermaksud. Keunikan reka bentuk Masjid Tengkira pada zaman itu membuktikan bahawa Islam telah bertampak di Melaka sejak 600 tahun yang lalu. Pada asalnya, masjid ini dibuat daripada kayu dengan atapnya daripada daun limbah dan tiangnya daripada kayu belian atau kulit yang diimport dari Kalimantan, Indonesia. Masjid ini telah diperbaharui 2 kali pada tahun 1890 dan 1910.
boleh saya tahu keistimewaan restoran ni? Keistimewaan ya. Kita Ichiban menghidangkan makanan tradisional Cina halal. Sekarang society akan menjadi lebih moden, di mana makanannya akan disiapkan oleh kilang-kilang, manufacturing, mass production, betul tak? Supaya harganya akan lebih murah dan lebih senang dibeli oleh consumer, pengguna. Tetapi oleh kerana tradisional ni dia memerlukan banyak kerja-kerja, macam tengok nenek ke mak kat rumah masak. Kerja dia sangat banyak. Untuk siapkan satu hidangan tu akan masa yang sangat lama. So istimewanya adalah chicken rice ball kami. Nasi ayam yang dikempalkan supaya memerangkap aroma dan rasa ni, supaya dia tak hilang. Menu apakah yang selalu dibeli oleh pelanggan? Chicken rice ball, ayam rebus, ayam roasted, lauk-lauk peranakan. Dan dari tahun bilakah restoran ni ditubuhkan? Restoran ni buka pada tahun 2002. Sebelum tu gerai. Tahun 2000 waktu tu gerai. Yang ini restoran daftar 2002. Betul. Dan siapakah pemilik kedai ni? Pemilik kedai. Dan saya adalah pemilik. Okey. Nama, boleh saya tahu nama? Nama penuh saya adalah Lawrence Sio Chi Chen. Jadi lebih senang dipanggil Lawrence lah. Saya dapat tahu tentang keistimewaan terletak kepada Ichiban, dan saya ingin tahu maksud Ichiban tu tersendiri. Ichiban tu dalam bahasa Mandarin adalah maksudnya terbaik. Itu maksud dia Ichiban. Dan kita daripada ni nama Cina ni, Hanyu Pinyin, kita translate kepada ejaan di mana kita boleh dapat similar lah, yang terdekat lah ejaan, pronunciation yang dekat. Tetapi oleh kerana dia sangat similar dengan bahasa Jepun, Ichiban, so pendaftaran agak sukar. Jadi kita kena ubah sikit. Jadi dapatlah ini nama Ichiban. Saya dapat tahu juga antara menu special kat sini sambal dia kan. Sambal dia tu diperbuat, dia punya resepi tu apa yang membuatkan dia lagi special? Tentang sambal tu sendiri. Sebenarnya ini adalah satu resepi turun-temurun dari keluarga, dan saya hanya mengikut saja apa yang sudah kita praktis lah selama ni, dan pantang larangnya inilah itu kita ikutlah. Itu sebab saya mengatakan kita tradisional. Ini yang masakan yang mungkin orang yang makan di rumah atau nenek yang masak, dan dia akan teringat bila dia makan, dia akan mengimbas sentimental dia. Ini rasa-rasa yang sukar boleh dapat. Ini yang aku feel kan. Ini yang aku rasa bila saya bekerja di Singapura, di KL, saya tak dapat makanan sentimental ni. Jadi bila saya balik ke Melaka, saya usaha ni makanan yang semirip apa yang saya rasa, yang saya
inginkan. Resepi ni berasal dari Melaka tu sendiri. Dan dia tak ada macam slide dari negeri lain, tak ada. Memang Mungkin cili keringnya dari negara lain lah. Kita Malaysia belum ada cili kering. import lah. Cili kita pun sangat mahal. Macam cili nasi ayam sekarang sangat mahal. So cili hidup, cili padi, ini kita semua masih lah di Malaysia. Kiranya antara yang membuatkan nasi ayam tu membuat lagi sedap lah. Ini yang authentic original. Cara membuat dengan cara Hainanese lah, mengatakan, boleh mengatakan ini adalah authentic dan tidak. Jadi hands on, tenaga kerja yang banyak untuk mendapatkan hidangan ini. Dari mana dapat ilham tu tersendiri untuk mencipta chicken rice ball? Chicken rice ball tu bukan chicken. Itu memang makanan tradisional Hainanese, Hainan lah, di mana bukan semua keluarga Hainan tahu buat. Hanya peminat dan turun-temurun saja. Kalau mengatakan dalam keluarga di Melaka ni, Hainan, yang menjual nasi ayam tradisional, mungkin hanya kurang daripada 3. Kurang daripada 3 atau below. Mungkin yang lain dia gunakan cara moden, teknik lain. Yang penting tu chicken rice ball tu tidak boleh menggunakan pulut. Menggunakan pulut, you senang nak jadikan bulat. Tetapi bila you makan, dia sticky lah. Dia sticky, rasanya lain. Tetapi menggunakan nasi, dia akan hancur dalam mulut. Bila dia hancur, di waktu itulah aroma dia akan feel dia akan feel aroma. So kerana dia memang nasi ayam tidak boleh order dulu cook. Kalau you order saya masak, you tunggu mungkin 1 jam lebih, 2 jam. Jadi kita kena pre-cook, kita kena masak dulu dan tunggu kasih merata. Ini adalah satu teknik di mana dia merangkap aroma dia. Saya kena sudi mengongsi maklumat tentang Ijiban Chicken Rice Ball. Sebenarnya nak tahu ni untuk apa? Untuk kiranya travel log. Travelog, satu program kan, Travelog. Travelog tu satu program. Dia kena menceritakan tentang macam restoran, macam slide jalan-jalan cari makan slide kena tunjuk dia punya cara orang masak tu kat dalam tu, Cara masak. Untuk saya sini tidak boleh okay, it's okay, just interview. Alright.
Lainnya, melancong menurut cara Islam sangatlah baik kerana pelbagai manfaat yang kita boleh dapat. Kerana Islam menitik beratkan tentang adab pergaulan kita, aurat kita dan pemakanan kita. Sekiranya kita mempraktikkan melancong menurut cara Islam dalam diri kita, kita mendapat pelbagai manfaat. Antaranya kita mampu belajar sejarah tentang agama Islam, tokoh-tokoh agama Islam.